A'udzubillahi السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli 'Allamal insana ma lam ya'lam Amin. Baiklah, hari ini kita akan teruskan lagi perbincangan kita di bawah tajuk yang seterusnya, iaitu pengenangan analisis isi kandungan. Mari kita lihat bersama-sama apakah tajuk yang telah kita pelajari sebelum ini. Pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat tujuan utama untuk kita mempelajari pengajaran perbezaan ini adalah untuk ataupun supaya kita boleh menyediakan satu pendekatan, kita boleh menyediakan satu siri pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, yang mana pengajaran itu tidak lain tidak bukan perkara yang utamanya adalah mencapai objektif. Pada masa yang sama, apabila kita hendak mencapai ataupun menjurus kepada objektif yang telah ditetapkan itu dan pelajar boleh mencapai objektif itu, kita wajib menyediakan satu aktiviti, kita wajib menyediakan satu cara macam mana sebenarnya pelajar boleh mencapai aktiviti yang telah ditetapkan di awal pembelajaran tersebut. Jadinya aktiviti itu haruslah dirancang bukan sekadar untuk memudahkan kita sahaja, tetapi perkara yang penting sekali adalah ia perlu dirancang dan mengambil kira tentang perbezaan dalam kalangan pelajar. Jadi adalah tepat kalau kita lihat kurikulum yang kita laksanakan itu, kita telah melalui dan telah mempelajari, kita telah menganalisis satu subjek yang penting dalam PDP kita ataupun dalam kelas kita, iaitu pelajar itu. Jadi pelajar adalah satu aset yang penting dalam pendidikan, disebabkan pelajarlah wujudnya guru untuk mengajar, disebabkan pelajarlah wujudnya kandungan dan isi pelajaran untuk diajarkan, disebabkan pelajarlah juga wujudnya sekolah untuk kita melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran. Justru kita telah melihat apakah ada perbezaan latar belakang sosial budaya subjek utama kita. Kita telah melihat perbezaan latar belakang psikologi pelajar-pelajar kita. Kita telah melihat kebolehan kognitif, tahap kesediaan dan kelajuan penerimaan anak didik kita. Kita juga telah melihat tahap motivasi, kesediaan belajar, keinginan belajar, konsep kendiri yang ada dalam diri pelajar dan gaya pelajar. Jadi apa yang telah kita lalui selama 4 minggu sebelum ini, kita telah merungkai, kita telah melihat, kita telah mengkaji secara tak langsung, kita telah membincangkan tentang betapa berbezanya pelajar di hadapan kita. Dan Ustaz percaya sebenarnya individu dan kumpulan yang berada di hadapan Ustaz sekarang ini juga berbeza. Jadinya kita sebagai guru wajiblah kita melaksanakan perancangan, wajiblah kita merancang awal apakah aktiviti yang sesuai dalam mengambil kira perbezaan individu pelajar yang ada di dalam bilik darjah ataupun kelas kita. Alhamdulillah, kita telah selesai berbincang dan berbicara tentang analisis pelajar, dan Ustaz harap kita tahu ataupun kita dapat menerangkan tentang perbezaan pelajar daripada pelbagai sudut, supaya kita boleh merancang ataupun menghasilkan aktiviti yang sesuai dengan perbezaan yang ada di hadapan ataupun yang ada di dalam bilik darjah kita. Pelajar sekalian, seterusnya kita akan masuk kepada analisis isi kandungan. Yang ini adalah kandungan yang kita nak bawa masuk di dalam kelas, dan bagaimana
kita nak lihat kandungan ini boleh tak kita laksanakan dalam kelas, ataupun adakah kandungan ini penting, adakah kandungan ini sesuai, adakah kandungan ini boleh kita rancang, boleh kita ubah suai, ataupun adakah kandungan ini distatik untuk kita menghadapi perbezaan ini. Jadi kita akan masuk kepada analisis isi kandungan. Yang dahulunya kalau kita katakan isi kandungan, guru akan masuk di dalam kelas mengajar dengan berdasarkan sukatan pelajaran. Dan sukatan pelajaran ini adalah yang istilah terdahulu. Kita panggil sukatan pelajaran, kita panggil huraian sukatan pelajaran. Sukatan pelajaran itu dikenali sebagai SP, sukatan pelajaran, ataupun HSP, yang ini adalah huraian kepada sukatan pelajaran. Untuk sekarang ini, kita telah melalui banyak perubahan dalam pendidikan, di mana huraian sukatan pelajaran dan sukatan pelajaran telah dicantumkan dan telah diringkaskan serta telah dimurnikan dalam transformasi pendidikan kita semasa ini, dan diberada ataupun diletakkan di dalam satu dokumen yang kita namakan DSKP, Document Standard Curriculum lah kita katakan. Jadi DSKP ini dia ada di sekolah rendah dan sekolah menengah. Memandangkan DSKP ini boleh kita dapati daripada bahagian perkembangan kurikulum secara online. So kita boleh download dan kita boleh gunakan ia sebagai panduan kita untuk kita mengajar di dalam bilik belajar kita. Baiklah, seterusnya nanti kita akan pergi pula kepada analisis pengajaran pembelajaran, di mana di peringkat yang seterusnya, peringkat analisis pengajaran pembelajaran, kita akan merencanakan dan menghasilkan secara terperinci berdasarkan kepada analisis kandungan untuk mengatasi perbezaan tersebut. Jadi secara perlahan-lahan, untuk yang pertama kita telah analisis latar belakang pelajar, dan Ustaz harap pelajar-pelajar semula dapat mentelaah balik, dapat melihat balik tentang perbezaan sosial budaya, psikologi, yang bab kognitif dan sebagainya lah yang telah kita pelajari, supaya kita mantap dalam apakah yang perbezaan itu. Bila kita nampak perbezaan yang ada, barulah kita boleh nampak bagaimana sebenarnya kita nak merancang pelaksanaan itu berdasarkan isi kandungan yang ada, yang standard yang ada di dalam sistem pendidikan kita. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada analisis isi kandungan yang pertama. Untuk siri yang pertama, objektif pembelajaran pada hari ini, kita akan cuba cadangkan jalan penyelesaian bagi kepelbagaian murid dalam bilik belajar. Baiklah, untuk yang kedua, kita cuba mencadangkan aktiviti yang sesuai bagi menangani kepelbagaian murid dalam bilik belajar dengan berdasarkan DSKP. Yang seterusnya, kita boleh menjelaskan peranan DSKP dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya kita lihat kepada kriteria kejayaan yang perlu kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama, menghasilkan satu grafik menunjukkan jalan penyelesaian kepada kepelbagaian murid. Yang kedua dan ketiga ni boleh kita cantumkan sekali lah, mengenal pasti aktiviti yang sesuai untuk dilaksanakan dalam pengajaran berdasarkan DSKP, dan berdasarkan DSKP juga kita menghasilkan satu rancangan aktiviti yang sesuai bagi menangani kepelbagaian murid dalam bilik darjah. Seterusnya, kita dapat menghasilkan satu one page note, ataupun kita katakan hasilan dalam satu page saja, tak kiralah dalam bentuk tulisan ataupun grafik. Baik, ini dalam bentuk grafik lah untuk berkenaan peranan DSKP dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi, ini adalah perkara yang insya-Allah kita cuba capai di dalam perjumpaan kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.